الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم عالم قائم عزيز رحيم لا ينام ولا يموت ولا يفوت ولا يحوس ولا يذل ولا يحول بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله بوجه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. InsyaAllah kita awali dengan Risalatul Tauhid muka surat 38. Bawah sekali yang kelima, dalil qiyamuhu ta'ala binafsih, yakni berdirinya Allah dengan sendirinya, iaitu dua jalan, yakni dengan dua jalan. Yang pertama, dalil menafikan Tuhan berkehendak kepada zat tempat berdiri. Maknanya mensabitkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendiri dalam urusan mentadbir, menyusun, menjadi, mencipta, mengatur, membentuk, dalam semua urusan yang terlibat dengan pemerintahan, penjagaan, pengawasan, pengawalan, Allah sendiri. Tidak dengan ada gantungan ataupun bersandar kepada mana-mana pihak ataupun dengan mana-mana bantuan ataupun sokongan. Dalam bahasa lain, apa-apa juga persyarikatan yang datang bersama dengan Allah, itu semuanya kita nafi. Wajib kita kena nafikan. Maknanya tidak ada sebarang unsur-unsur yang lain ataupun unsur-unsur makhluk yang campur tangan dalam urusan penciptaan pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Allah berdiri sendiri. Dia juga buat langit dan bumi, dia juga mengedarkan matahari dan bulan, dia juga menyusun, mengatur, mencipta, mengadakan makhluk, dan dia juga mentakdirkan atas semua makhluknya, daripada sebesar-besar makhluk sampai sehalus-halus, seseni-seni makhluk, Allah yang buat sendiri. Bukan dengan ada bantuan sokongan, bukan dengan ada bantuan apa-apa peralatan dan sebagainya. Itu artinya kita menafikan kalau ada persyarikatan. Itu kata dalil pertama, menafikan Tuhan berkehendak kepada zat tempat berdiri. Kita perlu nak berdiri kena ada kaki, nak memegang kena ada tangan, nak melihat kena pakai mata, nak mendengar kena ada telinga, nak bercakap kena kata mulut, nak makan kena ada rengkung, nak isi makanan kena ada perut. Ini kita. Allah bukan begitu. Nah, Allah tidak begitu. Allah jadikan makhluknya begitu. Bukan artinya bila Allah jadikan makhluknya begitu, dia mesti begitu. Ini yang kita nak kena faham tu. Ya. Jadi makanya menafikan Tuhan berkehendak kepada zat tempat berdiri. Ya. Iaitu jikalau Tuhan tidak berdiri dengan sendiri, seperti kita lah, tidak berdiri dengan sendiri. Banyak kita perlu protokol dalam kehidupan, protokol dalam diri kita, protokol dalam budaya kehidupan kita.
Kita perlu banyaknya tanjakan-tanjakan, akabah-akabah untuk menghasilkan erti kehidupan. Itu manusiawi. Ya. Maka tidak berdiri dengan sendiri, berkehendak kepada zat, nescaya berkehendak ia kepada tempat berdiri. Yang demikian jadilah Tuhan ketika itu sifat, bukan zat. Sifat ni maknanya yang kena jadi. Kita dah sebut dulu bahawasanya makhluk ni diistilahkan dalam istilah mantik ada 5. Makhluk ni kita 5, kita sebut banyak kali dah, tuan-tuan kena ingat benda tu lah. Penting. Ya, sebab kita menghadapi cabaran-cabaran dalam akidah kita nanti, khususan bila kita hampir kepada ajal, ya. Kita akan diuji, tes. Datanglah iblis dengan berbagai-bagai macam. Maka tu 5 unsur makhluk ini. Yang pertama sekali jirim. Jirim tak boleh berdiri sendiri. Dia kena ada tempat bergantung. Ya, jirim tu maknanya benda yang memenuhi layak. Kedua kita panggil jisim. Apabila jirim itu terbentuk, menyusun, tersusun, jadilah jisim. Kemudian kita ada yang ketiga, dia panggil sifat. Baru terbentuk sifat. Kita ni sifat terbentuk, ada dibentuk, nampak bentuk. Itu dia panggil sifat. Ya, dia panggil sifat. Dan yang keempat kita adalah arad. Sentiasa tertakluk kepada pergerakan, berubah-ubah. Makhluk ni mesti kena berubah. Kalau tak berubah bukan makhluk. Dia mesti ada perubahan. Muda mesti jadi tua. Kalau tak sihat dia mesti sakit. Sebab tu Allah jadikan perkara ini di dunia kita dan kita lihat sendiri. Tentulah ada pihak, satu zat yang merubah kita, yang menyusun kita, yang menjadikan kita berubah-ubah. Jadi kita adalah arad. Ya, arad ni benda yang berubah. Dan benda ini bergantung, dia tidak boleh berdiri sendiri. Arad ni dia kena berdiri pada zat. Ya, itu bentuk-bentuk pentingnya. Macamnya keras, kita kata keras tu arad lah. Lembut tu aras. Sejuk tu arad. Panas tu arad. Panas mana boleh berdiri sendiri, melainkan kepada api. Sejuk mana boleh berdiri sendiri, melainkan kepada air. Nampak tak? Ya, keras mana boleh berdiri sendiri, melainkan kepada besi ataupun batu. Nampak ya? Faham ya? Begitulah warna-warni pun kena ada tempat sandaran dia. Ya, hijau bukan